Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, pasti ada saja pihak yang sentiasa ingin menjatuhkan Anwar. Sentiasa ingin Anwar digulingkan. Kalau boleh, mereka nak Anwar letak jawatan hari ini juga. Antaranya adalah gesaan daripada Tun Dr. Mahathir baru-baru ini yang mahu Anwar membubarkan Parlimen. Saudara-saudara yang saya hormati, Anwar sebagai PM sendiri pun tidak kisah dan bersedia untuk dijatuhkan, bersedia untuk letak jawatan. Tapi bukan dengan cara melalui perhimpunan, tapi Anwar kata melalui medium yang sah. Tapi apa kesan kepada Mahathir setelah Mahathir ingin menjatuhkan Anwar, ingin Anwar letak jawatan, ingin Anwar ditumbangkan? Apa kesan yang berlaku kepada Tun Mahathir? Saya akan kongsi kepada Anda, tapi sebelum itu saya perkenalkan kepada Anda. Ini adalah terapi imun, produk transfer factor. Produk ini adalah untuk meningkatkan, mendidik sistem imun badan kita sehingga mampu melawan pelbagai jenis penyakit. Kita ada banyak produk. Ini adalah produk untuk wanita. Semua jenis penyakit, masalah tentang wanita, boleh makan produk ini. Bagi Anda yang mungkin sedang ada sakit-sakit lutut, sakit-sakit sendi, ini adalah produk khas untuk Anda. Bukan saja itu, produk kami juga ada menyediakan body lotion dan ada lagi banyak produk yang lain. So, kepada Anda di luar sana yang mungkin sedang mengalami beberapa jenis penyakit, yang mungkin berikhtiar mahu sembuh, saya boleh rekomenkan kepada Anda produk ini. Produk ini, of course, halal, semula jadi dan selamat. Produk ini sesuai untuk semua jenis penyakit, dan juga produk ini diluluskan Kementerian Kesihatan Malaysia. Sekiranya berminat, Anda boleh menghubungi saya di nombor yang tertera. Nah, saudara-saudara, setelah Tun Mahathir nak jatuhkan Anwar, rupanya saya nak ucaplah salam takziah. Saya nak ucap kini Mahathir tidak ada harapan lagi. Salam takziah bukan kerana kematian jasad, bukan kerana kematian fizikal. Tapi saya nak ucap salam takziah kerana Tun Mahathir, legasi Mahathir ataupun zaman kegemilangan Mahathir bukan lagi pada hari ini. Sekarang adalah zaman Anwar kerana beliau adalah PM dan Mahathir tidak mampu pun tumbangkan Anwar. Apa yang menguatkan kenyataan saya adalah Mahathir sendiri kalah pada PRU15 di Parlimen Langkawi. Jadi bermakna salam takziahlah kepada kehebatan Mahathir, kepada apa yang pernah Mahathir capai sebelum ini tidak lagi mampu dicapai kerana telah kalah pada PRU15. Saya telah mendapat beberapa komen yang berkata, saya sarankan supaya rehat saja. Siapa Mahathir? Apa kuasa Mahathir yang mendesak bubar Parlimen? Dia sudah gila jawatan, pun tidak ada. Jangan peduli pada Mahathir yang sudah nyanyuk. Ada yang kata, kekalkan konsep sempurnakan tempo Parlimen sehingga ke akhir penggal kerana ekonomi Malaysia bertambah baik dan stabil. Jangan dengar desakan makhluk yang tamak kepada kuasa. Ada yang kata, tunggu sampai masa cukup. Betulkah dia tiap hari cakap dia tak ada duit? Si tua Saka tu takut anaknya dan dirinya masuk penjara. Harta dan aset-asetnya akan disita oleh kerajaan Madani. Nah, itu adalah beberapa komen yang saya lihat. Dan satu komen yang panas berkata, lebih baik 2027 untuk pilihan raya umum tamat tempo, Tun Mahathir apa kuasanya? Sudah terlalu nyanyuk, bercakap pun sudah tidak tentu. Boleh Tun Mahathir bercakap untuk membubarkan Parlimen, tapi Tun Mahathir sediakan kos PRU. Jangan melibatkan wang rakyat, pakailah wang pampasan dari Jepun. Mungkin berkaitan dengan satu ulasan ataupun satu
maklumat yang kita pernah terima sebelum ini berkaitan dengan uang pampasan RM 207 billion itu. 30.000 mangsa buruh paksa zaman Jepun yang melibatkan nama Tun Mahathir. Tak tahulah benar atau tidak. Jadi di dalam ruangan komen ini saja pun memang salam takziah Mahathir. Mereka ini dilihat sudah tidak lagi mempercayai Mahathir. Mereka sudah lihat Mahathir tidak mampu lagi untuk bertarung dengan Anwar Ibrahim. Jadi tuan-tuan dan puan yang saya hormati, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya hormati, tuan-tuan dan puan, antara tindakan ataupun langkah pembangkang baru-baru ini untuk menjatuhkan Anwar adalah melalui himpunan turun Anwar. Pertama, of course ada yang cakap himpunan ini berjaya. Himpunan ini antara satu perkara ataupun satu kejayaan pembangkang. Nomor dua, ada yang kata himpunan ini gagal teruk, tidak ada gunanya langsung. Tapi akhirnya itu daripada pemikiran kita masing-masing. Tapi saya nak kongsi kepada Anda satu tulisan. Seminggu selepas himpunan turun Anwar, ini kesimpulannya. Apa yang berlaku kepada Anwar, apa yang berlaku kepada pembangkang? Adakah Anwar hilang sokongan? Adakah Anwar letak jawatan? Adakah Anwar bubar parlimen? Adakah PRU 16 bakal diadakan awal? Itu pandangan sisi daripada kerajaan. Tapi bagi blok pembangkang pula, adakah pembangkang jadi kerajaan? Adakah pembangkang sudah menemui siapa calon Perdana Menteri mereka? Adakah ahli parlimen pembangkang sudah cukup? Adakah blok pembangkang sudah cukup jumlah? Nah, ini adalah antara persoalan-persoalannya. Tapi sebelum saya teruskan, saya nak kongsi kepada Anda. Ini adalah terapi imun, produk transfer factor. Produk ini adalah untuk meningkatkan, mendidik, dan menyeimbangkan sistem imun badan kita. Kita ada banyak jenis produk, tapi ini adalah produk untuk semua jenis penyakit. Nah, saudara-saudara, kita ada produk untuk wanita, segala jenis masalah kesehatan wanita, kita ada produk yang disediakan. Kita juga ada produk untuk sakit-sakit lutut, sakit sendi. Ini adalah produk yang sesuai untuk Anda. Manakala itu, kita juga ada body lotion dan beberapa lagi jenis produk yang lain. Yang pasti produk-produk daripada terapi imun company ini adalah untuk mendidik, meningkatkan dan juga menyeimbangkan sistem imun badan sehingga mampu melawan pelbagai jenis penyakit. Sekiranya Anda berminat berkaitan dengan produk ini, ingin mengetahui lebih lanjut, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Apa yang berlaku seminggu selepas himpunan? Beberapa kesimpulan boleh dibuat terhadap perhimpunan berkenaan. PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim masih lagi memimpin negara. Lautan manusia yang digambarkan turun pada hari berkenaan tidak meninggalkan kesan kepada kepimpinan beliau. Seperti dijangka, beberapa ramai pun yang hadir tidak memberi kesan kepada kedudukan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana itu bukanlah ruang sebenar untuk menjatuhkan beliau. Ia hanya sekadar lakonan politik pihak PN dan sekutu bagi memberikan keyakinan kepada penyokong mereka masih ada dalam politik negara ini. Kebetulan sekarang sidang parlimen sedang berlangsung, ruang inilah sepatutnya digunakan untuk menjatuhkan PMX dan kabinet beliau melalui undi tidak percaya. Malangnya, hasrat lautan manusia untuk melihat Anwar turun tidak kesampaian. Kerana pemimpin-pemimpin yang mereka harapkan untuk berbuat demikian langsung tidak mengambil kesempatan tersebut. Kenapa bimbang tidak berjaya? Buatlah dulu sekurang-kurangnya tunjuk kepada lautan manusia itu yang usaha telah dibuat. Tidak guna berceramah berapi-api tapi ternyata kosong belaka. Kepimpinan PN sendiri tidak jelas dengan objektif perhimpunan berkenaan. Keesokannya, pemimpin PN menyatakan himpunan berkenaan berjaya. Perhimpunan itu kononnya telah membuatkan tita addendum akan dilaksanakan. Keadilan untuk Datuk Seri Najib Razak ditegakkan. Nada durian runtuh untuk rakyat. Perhimpunan ini untuk menyedarkan kerajaan madani untuk berubah. Berdasarkan tajuk perhimpunan berkenaan turun Anwar, sudah nyata yang tujuan perhimpunan berkenaan hanya satu.
Ianya tak perlu dijelaskan lagi. Kejayaan yang dirayakan itu bukan objektif perhimpunan berkenaan. Kenapa ada yang membuat ulasan melencong? Mahu spin atas kegagalan? Safwan Afnan tidak disangka-sangka berjaya merampas kuasa kedudukan Menteri Besar Terengganu. Jawaban daripada soalan siapa yang bakal mengganti Datuk Seri Anwar Ibrahim jika perhimpunan berkenaan berjaya menjatuhkannya. Selain itu ada juga yang menjawab DSNR dan KJ. Ini gambaran yang sebahagian hadir itu tidak tahu apa-apa tentang sistem politik, bagaimana seorang boleh dilantik sebagai PM. Teringat seorang pemimpin utama PAS berkata, dalam PAS pun ada orang bodoh dan bukan cerdik belaka. Jadi tak perlu dikatakan apa-apa lagi. Kata Mursyidul Ampas, parti itu mempunyai ramai calon PM. Beri kuasa dulu, parti itu mempunyai ramai pemimpin. Bagaimana untuk memperoleh sokongan tersebut? Caranya adalah dengan tebuk atap. Siapa yang PAS PN harapkan untuk mencukupkan jumlah. Nah, saudara-saudara, rumusan yang boleh dibuat terhadap perhimpunan berkenaan kosong. Ruzaini Rais ialah Ketua UMNO bahagian Padang Besar. Tulisan ini daripada Harapan Daily. Apa komen Anda?